Kembali bersama kami lagi di Rompai Pagi dan seperti yang kami janjikan pada pagi ini kita akan bersama dalam satu wawancara dan kali ini kita berpeluang akan mengenal iaitu bagi sesi pengenalan ya dalam bidang tugas dan juga tanggungjawab Jabatan Museum. Pada pagi ini kita bersama dengan seorang narasumber kita yang bersama di studio kita pada pagi ini. Kita perkenalkan Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar merupakan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Museum. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Jadi Puan, hari ini kita akan membicarakan mengenai dengan pengenalan bidang tugas dan juga tanggungjawab Jabatan Museum dan rasanya ini kali ke-10 rasanya. Ya, betul. Tajuk yang ke-10 ya. Jadi Puan, di mana segmen warisanku ini Museumku dan Warisanku telah bermula bersiaran sejak 15 April yang lalu ya untuk memperkenalkan tentang bidang dan tugas dan tanggungjawab Jabatan Museum. Jadi sebanyak 9 tajuk telah pun dikemukakan setakat ini. Jadi ada beberapa tajuk lagi yang akan dikongsikan, betul? Betul. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei melalui Rampai Pagi khususnya sebab peluang yang telah diberikan kepada Jabatan Museum untuk memperkenalkan tentang Jabatan Museum sendiri. Seorang memang selalunya Jabatan Museum orang selalu beranggapan apa yang ada di bangunan kami itu saja. Dalam sesi segmen Museum Kewarisan yang telah berlangsung sebelum-sebelum ini, kami ada menyiarkan mengenai dengan bidang tugas arkeologi. Artinya kemudian selain daripada arkeologi, kami ada mengeluarkan tentang Museum Maritim Brunei Darussalam yang ada di Kota Batu dan juga di Taman Arkeologi Kota Batu. Yang ini Taman Arkeologi Kota Batu, banyak orang yang dah tahu di mana tempatnya. Betul, saya sendiri dah tahu sebetulnya Puan. Sebenarnya ia di kawasan Kota Batu juga. Kalau siapa pernah ke Makam Sultan Bauqiah, berjiran ada pusat informasi dan kemudian ada taman. Ganya taman arkeologi ni ganjil sikit. Saya bidang arkeologi, so artinya sana tah bermulanya sejarah penubuhan Jabatan Museum apabila ada penemuan-penemuan arkeologi yang membuatkan kita ni punya sejarah menguatkan lagi lah keperluan kita ni untuk mengadakan sebuah museum. Kemudian ada lagi ada lagi teman seperjuangan yang menceritakan mengenai dengan apa yang diorang buat, iaitu penyelidikan kaji bangsa. Contohnya kemudian akses kepada bahan-bahan yang ada di Arkib Negara. Saya orang pun kenal yang dia tahu ni apa kerajaan Arkib Negara. Sehari itu ada sebut Arkib saja. Tapi orang sebut saja tugasnya. Ini kalau Arkib Negara, so museum ni kalau orang selalunya cakap pasal museum, dia cakap barang lama. Kan? Memang betul. Dikaitkan dengan barang lama. Kami dah dapat nafikan juga sebab kalau indah siapa lagi akan menyimpan. Betul. Cuma akses kepada bahan arkib dan kemudian itu yang membuatkan kami mau orang ramai khususnya kanak-kanak belia berminat kepada bidang-bidang yang ada dalam museum. Artinya bukan saja yang ditunjukkan itu kira end produknya lah ya, apa yang di end produk, tapi apa yang dibuat sebelum itu di sebalik tabir. Kali bidang-bidang yang akan datang, insya-Allah yang ini mungkin kanak-kanak mungkin ramai sukanya. Kami ada suka tu perkataan ini pun ganjil perkataan ini pengawet. Pengawet maksudnya di apa yang dia awak tu Puan? Binatang. Kalau dulu kan saya berkesempatan itu banyak kali lah ya di museum yang pertama dulu. Museum apa tu dipanggil? Museum Brunei. Museum Brunei. Di sana banyak terdapat ialah macam haiwan-haiwan yang telah pun diawetkan ya. Betul. Jadi masih lagi itu Puan diadakan ruang pameran. Di Taman Warisan Tasik Melimbun dipindah ke sana. Itu yang banyak melihatkan binatang-binatang yang diawet. Kemudian bidang pengawitan. Jadi pengunjung dapat menyaksikan. Memang dia pulang kerja pengawitan, tapi hasil daripada awitan dapat disaksikan. Untuk melihatkan jenis-jenis binatang yang ada di negara Brunei Darussalam. Lazimnya Puan, binatang yang akan diawet itu biasanya binatang yang yang mudah pupus kah ataupun macam mana? Mungkin boleh dikongsikan. Ya sebenarnya ini bocor, jawapan bocor tak. Tapi ia cuma ini. Kiranya kenapa ada pengawitan yang
berbalik semula kepada keperluannya untuk membuat kajian. Okay. Seartinya walaupun dulu tupai banyak berlompatan atau kan kena itu pun ada ia punya kena awet lah. Itu teman seperjuangan nanti insya-Allah bulan 10 dia akan menerangkanlah apa jenis-jenisnya, bagaimana. Jadi kepada bis kita yang ingin mengetahui apakah jenisnya, Auda teruskanlah setia menantikan apa yang akan dibawakan nanti dalam segmen Muziumku Warisanku ini. Jadi Puan, saya ada juga mengikuti wawancara mengenai dengan arkeologi. Ketika itu bersama dengan Puan Aja Mas Nuna. Mas Nuna. Memang cukup menarik kerana beliau telah mengkongsikan mengenai dengan proses-proses bagaimana satu barang itu dijumpai dan bagaimana untuk proses-prosesnya Yang seterusnya. Ada satu lagi bidang yang akan diketengahkan insya-Allah bulan 9 ni. Kami panggil diorang kira kalau bahasa orang putihnya conservator, iaitu pemeliharaan. Sebab barang-barang macam dari segi arkeologi contohnya saja, barang-barang yang ditemui itu bukannya bersih. Ia bertanam lama sudah bawah tanah. Sertinya bagaimana ia apa proses-proses yang dilalui supaya ia dapat dibersihkan supaya tidak merosakkan barang-barang berkenaan, objek berkenaan. Ada satu segmen lagi. Betul. Jadi setelah tadi sudah kita memperkatakan mengenai pembukaan museum dan galeri. Belum. Jadi ingin kita sentuh pada kali ini. Mungkin dapat dijelaskan. Memandangkan penularan wabak COVID masa ini, sepertinya museum pun baru buka kami punya pintu pada 15 Jun hari itu. 15 Jun. So kami masa ini dalam tahap keempat sudah. Tahap keempat. Kemudian artinya kapasiti kami meningkat, tapi waktu lawatan kami pun masih lagi yang bukan yang normal yang sebelum ini. So kami sebenarnya buka setiap hari kecuali kami tutup pada setiap Isnin dan Jumaat. Dan juga hari-hari kelepasan awam. Itu kami tutup dan waktu lawatan kami ialah dari antara jam 9 pagi hingga 2 petang. Masa ini insya-Allah. Masa ini kalau sudah naik ke tahap kelima mungkin akan dipanjangkan lagi masa tertakluklah kepada keputusan. Jadi Puan, kalau tadi ada Puan menerangkan sedikit mengenai dengan antara tajuk yang akan dibawakan nanti di sepanjang kita bersiaran di Rampai Pagi untuk kali tahun ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan lagi, mungkin ada lagi bidang yang akan dibawakan selain daripada mengawet, mungkin ada yang lain lagi? Ada lagi? Ada. Yang selain pengawet itu banyak kejutan sebetulnya. Sebenarnya banyak. Dalam perancangan lagi 8 segmen. Ya. So kami ni kan kira show off lah. Kira kan menunjukkan bidang kami itu. Kira hint lah hint lah. Itu kalau saya pun mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada peminat segmen kami ni lah yang mengikuti. Kalau diorang tertangkap selain daripada kerja-kerja pemeliharaan ataupun konservator, pengawet, our taxidermist nama orang putihnya taxidermy ataupun taxidermy. Kemudian kami juga ada yang crucial ataupun yang penting ialah daripada segi itu yang cataloging. Sebab setiap bahan-bahan yang ada sebagai objek dalam jabatan museum mesti dikatalogkan. Macam shopping katalog lah tu artinya. So artinya dinyatakan jenis nama, tahun yang dijumpai ataupun sebagainya yang itu akan diterangkan oleh teman seperjawatan nanti juga. Kemudian satu lagi bidang yang ini yang selalu kami keluar, kira outreach program yang diusahakan dari bahagian perkhidmatan pelajaran, dan juga kami ada penerbitan dan juga mungkin nanti satu masa lagi bidang yang menguruskan atau melaksanakan pameran-pameran yang ada. Pameran-pameran yang ada. Okey, baik Puan, kami difahamkan ada beberapa gambar yang akan dikongsikan ini. Mungkin boleh Puan memberi ulasan di mana ataupun gambar apa yang ditunjukkan ini? Ya, okey. Ya, Puan. Yang gambar-gambar ini ialah sebenarnya salah satu koleksi gambar-gambar lama yang ini kerjasama dengan Brunei Shell Petroleum Company. Ini lagi siap. Apa? Mungkin apa yang menariknya tu? Kenapa you siap tu? Sebab kan diorang ada arkib juga. So arkib diorang itu mempunyai ribuan gambar-gambar lama. Ini bukan yang di OGDC bukan ya? Bukan. Ini hari itu diresmikan di Museum Tadab Laid masa bulan 12. Lepas itu kami bawa ke yayasan.
sepatutnya adakan berjadual. Okey. Tadi memandangkan daripada wabak COVID, Right. kami rehatkan dulu. Masuk semula ke Museum Darah Belaid, tapi ini akan dibawa berjalan lagi. Okey. InsyaAllah yang itu akan ditetapkan lagi jadualnya. Tapi orang ramai digalakkanlah Okey. menyaksikan sebab gambar-gambar itu yang gambar macam tahun 20-an, Oh, ya, ya. 30-an. Yang orang ai mulanya. Dimulanya ya. Gambar pegun lah, gambar pegun. Jadi kuning sudah tahu Puan dan ini sebenarnya. seterusnya sebetulnya berapa keping gambar sebetulnya yang dipamerkan di sini? Yang ini lebih daripada 30 keping. Kalau akan dilihat bandar-bandar lagi, ia menunjukkan sejarah, banyaknya berkaitan dengan sejarah minyak dan gas. Betul. Ya. minyak dan gas, Industri minyak dan gas, tapi berkaitan juga dengan kira social development negara kita ni. So ini dapat melihat perkembangan dari segi sosial, ekonomi, pembangunan. Itu dia beberapa sedikit ya yang dapat kita Ya. ketahui bersama mengenai dengan gambar pameran yang terdapat di daerah Belaid ya. Jadi Puan ingin juga mungkin tanyakan selain daripada pameran-pameran mungkin ada lagi aktiviti yang disediakan. Okey. Setelah penutupan pembukaan semula lepas tutup pada itu. Ya. So kami sedang berusaha untuk mengisi ruang-ruang legal kami dengan mengadakan pameran-pameran sementara. Di Museum Teknologi Melayu insya-Allah ada satu pameran akan disediakan. Sama juga dengan Museum Daerah Belaid nanti. So yang itu pameran-pameran sementara adalah daripada kira hasil-hasil lukisan yang ada, koleksi-koleksi yang ada di ditonjolkan lagi lah yang Okey. ada dalam kami punya simpanan. Kemudian kami juga giat ikut serta dalam beberapa program kalau ada jemputan lah khususnya untuk memberi tunjuk ajar permainan tradisi negara di kita ni. Permainan-permainan tradisi pun kami pun start sudah ataupun mula sudah memberi tunjuk ajar kalau ada jemputan kami keluar. Dan lawatan sekolah pun sudah alhamdulillah perlahan-lahan ada sudah jual. Ada sudah ya. Kemudian kami juga ada mengikuti yang pasar kita ni di Stadium Negara Ya, setiap hari Sarawak. Ahad. Ya, tapi ini 2 kali saja sebulan. 2 kali. Dia setiap hari Ahad tapi kami ikut 2 kali saja. Yang itu memandangkan ia diadakan di Stadium Negara. Kemudian galeri sukan ada berdekatan dengan itu. Galeri sukan pun orang dah tahu di mana. Dia sukanya. Galeri sukan pun sungguhnya kalau orang dulu orang ketuanya minat cute. Tapi sebenarnya ia punya kandungan dalam pameran itu sebenarnya siok. Kalau Apa saja tu Puan? berkaitan Yang ada? dengan sukan. Okey. Apa yang Sukan-sukan lama lah maksudnya. dia sebenarnya sukan lama. Kiranya macam kira wira-wira yang mengharumkan nama Brunei. ya. Okey, Kemudian sukan jenis-jenis sukan yang kita ni kita ni giat berpeluang saya tapi yang Simban semua Faham? termasuk sukan kah? Bukan kan? Mainan lama Permainan kan? tradisi. kira permainan tradisi. Tapi permainan tradisi pun dulu kalau sukan ni sebenarnya ya bersifat yang menggerakkan badan kan. Itulah kan. Ya. Tapi ada orang masukkan simban, masukkan je sebagainya kan. Aktiviti sukan. Aktiviti sukan ya. Sukan ya. ya. Okey. Yang itu kami pun ikut. Sekali yang di sana yang kami itulah ada tunjuk ajar dan itulah permainan-permainan tradisi. Tapi bisa je kalau dilawat galeri sukan itu pun cantik sebenarnya. Ya, ya, betul betul. Ya, baik. betul, betul. Baik Puan, ketika masa COVID-19, mungkin ada inisiatif, mungkin ada penggunaan media sosial sepanjang penularan wabak COVID-19. Okay. Cabaran kita ni masa COVID itu masa mula-mula ke bilang orang Kerana di rumah. Panik. kira tadi pun panik je Ya, nak tahu ya. apa akan dibuatkan. Kemudian tapi macam jabatan museum dia jual terlampau because ada yang ikut jadi sukarelawan Yes. untuk mengisi diorang punya masa tu. Yes. Kemudian berinisiatif juga kan kita ni kena suruh itu sentiasa menyakuman. Kemudian masa awal-awal tu kami ada berapa giat dengan kami punya website. So masa ini kami sedang berusaha untuk mengaktifkan lagi kami punya laman sesawang www.museums.gov.bn. Alhamdulillah ada kalau orang melihatlah simple pelang saja, tapi kalau orang melihat ada beberapa ruang yang meng-highlight kiranya aktiviti ataupun khusus untuk kanak-kanak lah kalau ibu bapa akan melihat ada beberapa satu kira ruang link atau page atau khusus berkaitan dengan aktiviti-aktiviti sukan dan maklumat-maklumat yang kiranya unik lah. Kalau dikatakan kami punya kira e-pameran lebih kurang cuma itulah dalam website kami itu. Ya.
So artinya kena highlight. Kemudian ada juga bahagian perkhidmatan pelajaran. Diorang menyediakan aktiviti kiranya untuk orang kanak-kanak diorang cetak ke apa. Diorang print, diorang boleh jawab soalan sana. Yeah. So kami yang ni sedang berusaha untuk fully utilize kira mengutiliskan secara maksimum dengan sebaik mungkin lah dulu melalui website kami dan juga social media kami iaitu melalui IG dan Facebook Jabatan Museum Brunei. Tapi maklumat tu kiranya bersifat anulah jua, kiranya ada yang dikeluarkan yang kira informatif lah. Sebab kami kan mahu orang menarik minat orang untuk datang ke museum jua dan juga pada masa yang sama menghargailah warisan kita ni. Jadi bila bercakap mengenai dengan memberi peluang yang mungkin pada masyarakat Ketan ni kan, terutama sekali masyarakat muda belia lah ya. Ya, betul. Jadi apakah saranan ataupun mungkin ada pesanan daripada pihak Hamis kita sendiri, khususnya kepada orang ramai lah ya? Okay. Sebenarnya museum memang ada peminat sendiri juga. Ya, maksud saya lah. Ya. Ada fan club kami juga. Betul. Kayaknya dia cukup ramai ya untuk belum cukup ramai untuk membuatkan kami itu jadi satu anulah. Tapi alhamdulillah sebenarnya banyak rakyat kira stakeholders atau yang yang banyak orang kementerian-kementerian berkepentingan yang bekerjasama. Contohnya saja macam Jabatan Kemajuan Pelancongan, MPRT, diorang memberi kerjasama dari segi mempromosikan warisan negara kita ni. Betul. Kemudian gaya untuk menarik belia-belia ni memang satu cabaran. Betul. Kita ni pun penduduk kita ni pun ramai sudah belia usulnya. Alhamdulillah. Yeah. Sekali barangkali kalau diorang berminat untuk macam membantu Jabatan Museum-museum, mungkin membagi idea ke apa, memang digalakkan, disarankan kalau dapat berjumpa kami lah. Kalau indah pun sama ada menghubungi melalui Facebook, website, Instagram ataupun email ke info.museum.gov.bn. Okay. Jadi Puan, laman Instagramnya apa tadi tu? Jabatan Museum Brunei. Jabatan Museum Brunei ya. Masa ni semua pakai Jabatan Museum Brunei. Sebab museum ni sebenarnya bukan kami ganya yang ada. Ya. Kalau parents ataupun perlindungan akan membawa anak ataupun nini akan bercerita, bercerita sejarah Sampata. Kalau mau tahu pasal sejarah Brunei kita ni, agak ke Museum Maritim. Ada sejarah kapal karam yang berusia abad 15 ke 16, abad ke-15 ke 16. Sejarah Kesultanan agak ke pusat sejarah. Di bandar. Ya. Kalau mau mengetahui tentang bagaimana orang-orang kita ni dulu punya kehidupan, caranya memasak, apa yang pakainya, apa pekerjaannya seharian di Museum Teknologi Melayu. Kemudian kalau mau bercerita mengenai dengan sukan, galeri sukan sukan. Kalau mau mengenai dengan binatang di Taman Warisan Tasik Merimbun, pada masa yang sama yang itu boleh kita menikmati suasana alam semula jadi cantik. Alhamdulillah. Pulau. Itu dah beberapa telah pun dikongsikan bersama dengan penonton kita. Jadi kepada bis kita yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, Auda boleh melayari laman web iaitu www.museum.gov.bn ataupun mengikuti laman Instagram iaitu Jabatan Museum Brunei. Jadi apapun kami mengharapkan apa yang telah pun dikongsikan tadi bersama dengan Puan Mariani ini sedikit sebanyak memberi pengetahuan lah pada habis kita mengenai dengan bidang tugas dan tanggungjawab Jabatan Museum. Betul sekali, dan khazanah ini ada perlunya kita kekalkan, terutama sekali pada generasi muda kita haruslah bertindak untuk menjaga segala peninggalan-peninggalan yang terdapat di negara kita. Kalau saya boleh tambah sedikit ya Puan, sedikit saja. Ya. Kalau macam ada yang mendapati pecahan-pecahan mangkuk misalnya di persekitaran Sungai Brunei, jadi bolehkah dibawa ke pihak museum? Kami amat menggalakkan. Amat menggalakkan. Ya. So kiranya rasionalnya cuma inilah. Kita ni punya sejarah tu belum lagi berapa banyak penulisan. Dia nampak dia punya kira-kiranya evidence kecuali melalui bahan yang dijumpai. So artinya kalau kadang-kadang kan daripada apa yang kita jumpai itu
orang boleh tahu pertarihan abad keberapa. So Ya. menunjukkan yang tamadun kita ni itu memang dari awal tahun berapa apa sudah. Dalam bidang perniagaan, dunia perniagaan dulu ya. Ya, artinya menunjukkan bukti. Kira ada bukti lah, Ya, ada macam ni buktinya, ni Ya. ni. Ya. Ya. So artinya memang pulang bahan antikan ni orang suka menyimpan juga. Betul, betul, betul. Tapi kalau kami ada akta sebenarnya Ya. Ya. yang mungkin akan diketengahkan nanti dalam satu segmen. Itu Ya, lain nanti insyaAllah, nanti ya. baik. Di negara Brunei Darussalam ada akta barang-barang perbekalan dan harta terpendam. Ya, alhamdulillah ya. Okey. Alhamdulillah. Penjelasan yang menarik sekali ya, sebab saya pernah mendapati sebahagian tapi, pecahan-pecahan daripada tapi pecahan saja. Pecahan saja. Orang panggil shards lah. Kalau yang okey. bulat tu lagi cantik tu. Lagi cantik tak? Oh, InsyaAllah. Alhamdulillah.